TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven selaku host anda. Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP seperti memakai pelitup muka walaupun tak nampak mata saya. Yang penting tu kena jagalah kebersihan dan juga mengikut SOP. Selain daripada itu, pastikan anda kerap cuci tangan menggunakan kedua-dua sabun dan air dan pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Serta pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini, hari ini adalah subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Kita akan fokus kepada tingkatan 4 modul 1. Tetapi sebelum tu, jom kita tengok video profil cikgu. Dan bersama kita sekarang adalah Cikgu Kamaria. Selamat sejahtera, Cikgu. Selamat sejahtera. Okey, sebelum kita mula, jom kita amalkan SOP, Cikgu. Kita ke meja terlebih dahulu, Cikgu. Okey, jom. Okey, baiklah, Cikgu. Boleh tak Cikgu pakai ataupun gunakan hand sanitizer? Gel pembasmi kuman, saya pun akan buat sama. Okey, macam inilah Cikgu, kita kena sentiasa jaga kebersihan Cikgu, dan jarak seperti yang anda nampak di antara saya dengan Cikgu lebih daripada 1 meter. Oleh itu kita bolehlah buka pelitup muka kita, Cikgu, silakan. Okey, nampaklah muka-muka cantik kita kan. Baiklah, kepada mereka yang ada di rumah, apabila anda buka pelitup muka anda, pastikan simpan di tempat yang sama. Jangan tarik di bawah dagu, jangan letak atas kepala. Jangan simpan di dalam bekas khas. Seperti saya dengan Cikgu, adalah bekas khas. Yang penting tu jangan letak merata-rata tempat. Okey. Boleh, Cikgu? Boleh, insyaAllah. Okey. Baiklah, Cikgu. Untuk hari ini, sebelum kita mula, boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu lagi sekali? Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Cikgu Kamaria binti Tumiran daripada Sekolah Teknik Melaka. Hari ini bersama-sama dengan pelajar untuk menyampaikan subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, insya-Allah. Ya, Cikgu. Dan saya nak tanya, Cikgu, untuk hari ini kita akan fokus kepada apa dalam modul 1 ni? Apa yang modul kita akan 1 ni sebenarnya adalah latar belakang apa itu pengajian kejuruteraan elektrik elektronik, konten, kandungan, apa yang pelajar akan belajar dalam modul 1 ini, pekerjaan, kerjaya, integriti sebagai seorang jurutera. Agak menarik, Cikgu. InsyaAllah. Okey, tetapi sebelum tu, jom kita tengok video pandangan calon-calon yang akan mengambil kertas ataupun subjek ini. Jom. Didik TV KPM. Saya suka pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ini kerana bidang ini mampu memberikan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat di luar sana. Selain itu, saya juga berminat untuk mengambil tahu bagaimana sesebuah litar itu mengalihkan arus elektrik, membolehkan sebuah lampu itu menyala. Dan saya juga berasa bidang ini amat mencabar kerana dia melatih kita untuk berfikir bagaimana untuk menyelesaikan satu masalah. Saya berminat dengan bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik kerana saya ingin mengikuti jejak langkah ayah saya iaitu jurutera elektrik. Disebabkan itu, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentangnya. Saya juga berminat dengan bidang ini kerana banyak melakukan pengiraan. Contohnya, pengiraan keluaran voltan, arus bekalan dan jumlah rintangan. Saya minat tentang pekerjaan yang melibatkan tentang kursus elektrik dan elektronik. Saya juga minat untuk mencipta alatan baru yang dapat membantu manusia. Dengan mencipta alatan baru ini, saya dapat menjual produk saya dan menjamin masa depan saya. Didik TV KPM.
Itulah dia pandangan daripada mereka yang akan mengambil subjek ni. Tapi saya nak tanya Ego, apabila kita belajar subjek ni, iaitu pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ni, memang untuk jadi jurutera sahaja ataupun memang ada career lain yang kita boleh ambil ataupun hala tuju kita, Ego? Okey, hala tuju kita memang kita nak menghasilkan jurutera. Ya. Tapi dalam bidang jurutera ni sangat luas. Ya. So, jurutera ni dia boleh jadi macam-macam jurutera lah. Ya. Jurutera boleh juga jadi perunding, konsultan, tapi bahagian kejuruteraan. Begitu. Kalau nak jadi businessman pun boleh, tapi bahagian kejuruteraan. Begitulah. Tapi depan tu mesti ada jurutera. Yalah. Tapi saya nak tanya Ego lagi satu soalan ya. Mungkin kepada mereka yang ada di luar sana mungkin belum ambil lagi subjek ni ataupun mereka yang masih kecil kan, mereka nak tahu sama ada bila dengar jurutera ni macam subjek susah. Betul ke Ego? Susah ke senang? Oh, itu semua mindset. Yeah. Benda yang kita tak tahu, Yeah. kita akan rasa susah. Tapi kalau kita dah tahu, macam kita nak mula-mula menulis A dulu. Ingat tak, nak tulis A bukan main susah kan masa kita sekolah tadika dulu. Ya, cikgu. Tapi bila kita dah pandai, sekarang ni tulis A laju je. Benda ni sebenarnya mindset saja. Jurutera ni sangat, kata orang, mencabar tetapi sangat interesting. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut nanti. Okey, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Kamaria untuk subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tingkatan 4 modul 1. Okey Cikgu, sebelum kita lagi sekali saya nak sebut bahawa bersama kita juga ada Cikgu Kamaria yang berdiri di sebelah sana. Hai Cikgu. Okey Cikgu. Okey, tetapi bukan kita berdua saja kan Cikgu. Kita juga ada tetamu khas yang bersama kami yang berada dalam talian. Jom kita tengok siapakah mereka. Hai semua. Hai. Okey. Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Naizatul. Assalamualaikum. Nama saya Naizatul Aisyah Zahari. Terima kasih. Dan seterusnya Haikal. Assalamualaikum. Nama saya Haikal Firdaus bin Wan Kiro Razi. Dan seterusnya Nur Ainin. Nur Ainin. Maaf. Nur Ainin. Assalamualaikum. Nama saya Aini Sofia. Terima kasih. Kita juga ada Nur Iza Hani. Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzahadi binti Mokbarudin. Silakan. Nama saya Nur Izzahadi binti Mokbarudin. Terima kasih. Dan seterusnya Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Wafi bin Noasni. dan yang terakhir Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azizi Ashraf bin Angliza. Okey, terima kasih. Adakah anda bersedia untuk pengajaran kita pada hari ini? Bagilah thumbs up. Sedia. Okey, terima kasih. Okey, Cikgu, silakan Cikgu. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah pelajar-pelajar semua okey? Okey, pelajar-pelajar di luar sana saya harap pun dapat bersama-sama dengan kami sentiasa cerdas dan selamat. Amalkan SOP yang telah diterangkan oleh The Handsome Sean tadi. Okey, kita terus kepada hari ini kita akan membicarakan tentang pengajian kejuruteraan elektrik elektronik. Apakah kejuruteraan elektrik dan elektronik? So, ini kawan-kawan kita ni dah setahun setengah dia belajar tentang kita ringkaskan PKEE ni kan. Okey, apa agaknya? Boleh tak kawan-kawan bagi tahu apa dia kejuruteraan elektrik elektronik ni? Kejuruteraan elektrik dan elektronik ni merupakan satu proses penghantaran tenaga elektrik ataupun jurutera yang mengendalikan hal ehwal tenaga elektrik. Okey. Jadi kalau kita dengar tadi kejuruteraan elektrik dan elektronik ni adalah berkaitan dengan tenaga elektrik. Sebenarnya dia ada dua komponen di sini. Kejuruteraan elektrik dan kejuruteraan elektronik. Kejuruteraan elektrik sebenarnya dia bercerita tentang cara menghantar tenaga menggunakan elektrik. Manakala kejuruteraan elektronik sebenarnya cara menghantar maklumat melalui
elektrik. So sebenarnya dua perkara yang berbeza. Dia macam kembar tapi tak serupa. Dia dalam satu bidang tapi terpecah pula kepada beberapa bidang yang lain. Jadi boleh okey. Boleh? Ya, Okey. cikgu. Tapi sebelum ni saya ada macam saya ingatkan yang elektrik dengan elektronik tu adalah dua bidang di mana elektrik tu lebih kepada apa nama ni, dia mengendalikan kerja-kerja yang mempunyai tenaga yang lebih tinggi berbanding dengan elektronik di mana kuasanya ataupun tenaganya adalah kurang. Betul ke Ego ataupun anggapan saya salah Ego? Tenaganya kurang? Ya, kalau elektrik tu dia adalah tenaga elektrik yang lebih besar. Kalau bandingkan dengan elektronik macam benda-benda macam telefon bimbit semua adalah benda yang kecil kan Ego. So tenaga elektrik dia lebih rendah. Betul ke macam tu ke? Oh, tepat sekali. Oh, betul lah. Ini Okay. Sean boleh jadi A+ ni. Masuk sekolah teknik kami lah. Jadi cemerlang tu. Ayo. Jadi kalau kita tengok tadi, Ya. elektrik dia berkaitan dengan tenaga itself. Ya. The big power yang Ya. kita hasilkan di stesen penjana lah. Ya. Kemudian elektronik dia deals dengan benda-benda yang kecil. kecil-kecil, litar-litar kecil. Jadi memerlukan tenaga elektrik yang sedikit. Sebab tu kita boleh gunakan bateri. Ya betul. Gitulah. Okey Ego. Teruskan Ego. Okey, jadi kita nak tengok kepentingan tenaga elektrik ni ya. Ya. Jadi kita tengok sikit video ni. Fokus kepada apa alat yang dia gunakan ya. Kita biasa pergi dentist. Kita tengok apa yang dia buat tu. Pagi-pagi orang lelaki perlu shave kan. Tengok alat ni yang dia gunakan tu. Di dapur nak guna blender. Kesian adik kita nak main mainan penuh dengan asap. Vending machine. Macam lori pula bunyinya tu. Nak guna credit card. Perlu isi minyak petrol lah tu agaknya. Itu dia lah cikgu apa yang saya perasan daripada video tersebut tadi kan. Saya rasa penggunaan ataupun alat-alat yang digunakan tu nampak macam mereka menggunakan motor pula. Dan motor tu pun bukannya elektronik, dia menggunakan rasa macam kena tarik supaya motor tu start dan juga menggunakan bahan api pula ya cikgu. Ya betul. Ya. Jadi kalau kita tengoklah sangat menyusahkan betul tak Sean? Ya. Pagi-pagi kita kena tarik semua-semua benda motor. Ini macam dekat pasar malam. Kalau sekarang ni kita hanya petik switch saja betul. Betul. Itu elektronik kita kata elektrik dah moden ni. Ya. Kita perlu tenaga elektrik. Mula macam mana pun kita perlu tenaga elektrik. Tapi how to get that tenaga elektrik. Ini yang pentingnya kejuruteraan. Dia membuat inovasi untuk mewujudkan, memperbaiki, menambah taraf hidup kita supaya memudahkan kehidupan seharian kita. Ya. Okey. Jadi pengajian kejuruteraan elektrik elektronik ini saya ingin terangkan dahulu berkaitan dengan format pentaksiran SPM. Sebab tahun ni dah berubah formatnya. Untuk tahun-tahun yang sebelumnya, ini adalah untuk tahun-tahun sebelum 2021. Boleh tengok di situ ada 3 kertas. Tapi untuk bermula daripada tahun ini, SPM kita ni, pentaksiran SPM dan kakak-kakak dan abang kita ni akan memulakan format yang barulah. So untuk SPM 2021 daripada 3 kertas kita ada 2 kertas sahaja. Jadi kertas satu adalah peperiksaan bertulis yang mereka akan duduk dalam dewan yang besar semasa SPM. Kertas 2 adalah kerja kursus. Kerja kursus ni di mana pelajar perlu hasilkan satu projek. Kena hantar bersama dengan laporan projek, how to go about that project, macam mana mereka mendokumentasi, macam mana mereka buat research, semua dalam kerja khusus ni. Jadi kerja khusus ni masa yang panjang kita berilah, pertengahan tingkatan 4 sampai naik tingkatan 5. Jadi kalau kertas satu sekarang markahnya ialah 120, wajarannya 70%.
Kertas 2 markahnya 100, wajarannya 30%. Ya. So bila kita campurkan dia akan jadi 100 lah. Dan format kertas 1 sekarang ni ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 20 soalan dan bahagian B mengandungi 4 soalan. 24 soalan ini wajib dijawab semua. Okey. So next kita akan pergi kepada pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tu sendiri. Panjang nak sebut ni. Saya ringkaskan dengan PKEE. PKEE. Apa yang akan kita belajar? Kita akan belajar dalam silibus tingkatan 4, modul 1, dunia kejuruteraan elektrik dan elektronik, modul 2, penghasilan arus terus, arus ulang-alik daripada penuaian tenaga boleh baharu, modul 3, sistem bekalan kuasa di mana pelajar akan mereka litar sistem bekalan kuasa ini. Silibus tingkatan 5, ini yang kita kata elektronik tu. Sistem elektronik analog bergelumang dengan litar-litar yang sangat diskit, sangat kecil itu. Dan modul 5, sistem elektronik digit dan pengawal logik boleh atur cara. PLC ni singkatannya kita boleh program dan untuk mengawal sistem sesuatu. Contohnya kita nak mengawal rumah kita ataupun robot untuk buat kerja sesuatu. Jadi kita boleh program PLC ini, beri arahan kepada robot buat begini-begini tanpa automatik lah tu. So kemudian yang terakhir ialah projek akhir yang macam tadi kertas 2 tadi tu. Ini projek 2 ni. Projek kena perlu hantar semasa tingkatan 5 lah. Okey. So kita pergi kepada modul 1, dunia kejuruteraan elektrik dan elektronik. Ada 4 subtopik. Boleh tengok apa yang dipaparkan di TV itu. Sebab kita ni ulang kaji je ni sebenarnya kan. Saya akan pergi dengan laju di situ. Okey. Untuk bidang dan teknologi kejuruteraan elektrik, kita akan membincangkan sub-bidang. Jadi bidang ni sangat besar. Kita bahagikan dia kepada sub-bidang yang common ataupun yang besar, iaitu yang pertama tentang kuasa. Sub-bidang sistem kuasa ni. So, apa yang kita pelajar-pelajar kita yang dah setahun setengah ni belajar ni, apa kuasa ni? Bila kita sebut kuasa, apa? Apa yang tergambar di fikiran awak? Sistem kuasa bermaksud penghantaran tenaga elektrik. Penghantaran tenaga elektrik. Itu dia punya kata orang dia punya asas lah. Tapi dia sebenarnya lebih besar lagi sistem kuasa ni. Dia adalah rangkaian yang menghubungkan stesen jana kuasa kepada pengguna kita. Jadi dia akan merangkumi bahagian penjanaan tenaga elektrik, penghantarannya dan pengagihannya kepada pengguna kita. Pengguna kita ni ada 2 kategori, iaitu domestik dan juga industri. So the next sub-bidang ialah telekomunikasi. Kalau kita cakap telekomunikasi, apa yang kita faham? Bidang yang berkaitan tentang penghantaran maklumat. Betul. Senang je kan? Kita tengok telekom. Kalau orang kata telekom, orang mesti tahu. Ini mesti pasal calling-calling ni. Kita nak hantar maklumat apa tu, Sean? Bila calling-calling ni nak hantar maklumat apa? Ada girlfriend ke apa? Kat semua lah ego. Kita nak hantar maklumat suara kita, betul? Betul kalau kita bercakap selamat pagi, kita nak orang sana dengar selamat pagi. Bukan keluar lain pula ya. Selamat pagi keluar good morning. Itu dah sangat canggih tu. Dah ada translation. Jadi telekomunikasi ni dia merangkumi sistem audio, sistem video, komunikasi analog, digital, semua yang berkaitan dengan penghantaran maklumat. Kita kena gunakan perkakasan dan perisian yang menggunakan isyarat elektrik dan isyarat gelombang elektromagnet. Itu yang kita guna dalam telefon bimbit kita. Tak ada wire, tak ada apa, tapi kita pakai gelombang elektromagnet. Jadi dia berkaitan dengan penghantaran penerimaan maklumat. Okay, the third sub-bidang ini ialah instrumentasi. Comes from the word instrumentation. Okay, saya nak tanya Sean. Kalau saya cakap instrumentation ni, apa dalam fikiran? Saya rasa saya cubalah ego, kalau salah jangan marah ego. So instrumentasi ni ataupun instrumen ni saya rasa benda-benda yang digunakan untuk bukan menghasilkan tetapi untuk menghantar tenaga ataupun maklumat. Benda kan? Kita benda kata lah. benda. Ya betul. Memang berkaitan dengan perkakasan dan perisian yang digunakan untuk mengukur, memantau, mengawal operasi sesuatu proses. Boleh bagi contoh tak kawan kita di sana? Boleh bagi contoh? Contoh instrumentasi ni. Contoh instrumentasi ni pembuatan papan litar elektrik. Okey, contohnya kan
Banyaklah kita tengok. Kalau kita tengok yang paling mudah kita nak faham instrumentasi ni, contohnya seperti di hospital. Kita perlu alat untuk mesin-mesin yang tertentu di kelang-kelang kan. Itu semua tu memerlukan satu sistem kan. Jadi yang keempat ialah subbidang kawalan. Jadi kawalan ini adalah alat atau satu set alat yang mengurus, mengarah atau mengawal atau tingkah laku sesuatu alat yang lain. Jadi 4 bidang ni macam mana kita nak ingat ni, banyak tu kan. Jadi saya ajar student saya buatlah peta minda. So apa tadi yang 4 bidang tadi, boleh sebut dengan laju? Saya. Kuasa. Telekomunikasi. Instrumentasi. Kawalan. Betul, pandai. Jadi bila kita buat peta minda ni, kita boleh susun apa itu kuasa, apa itu telekomunikasi, apa itu instrumentasi dan apa itu kawalan. Alright, so kita pergi the next one. Ini adalah latar belakang tentang PKEE lah. So kita tengok revolusi teknologi dari dulu sampai sekarang. Dulu typewriter kita menaip kan, tu kena tekan kuat sikit tu. Sekarang kita pakai laptop, tak perlu beri tekanan yang kuat. In fact, pakai scan je macam tu. Ini Sean tak hidup zaman ni kan? Ada juga Ego, tapi bukan setua ni lah Ego. Tapi saya juga ada peluang untuk hantar surat lah Ego. Sekarang semuanya main WhatsApp je kan? Telegram dan sebagainya. Ni jam dulu ni. Tengok jam kita sekarang. Tak perlu nak tengok dah kan? Tengok nombor saja. Kita dah tahu pukul berapa. Ni orang perempuan sukalah dapur ni. Saya pun suka Ego. Ya. Sebab ada makanan. Tengok dapur sekarang. Main sentuh-sentuh saja. Boleh set lagi timer. Ni dulu kesian mak ayah kita dah. Saya masih ada zaman ni, saya masih lagi melalui. Membasuh pakaian adik-beradik saya. Sekarang, tekan aja. Nak jenis basuh macam mana pun boleh, kan? Ya, betul Ibu. Semua kita boleh set. Sangat interesting, betul? Betul Ibu. Jadi, apa kalau kita tengok tadi, cuba kita keluarkan apa bezanya, kita bandingkan teknologi dahulu dengan teknologi sekarang. Contohnya kereta lah. Boleh jawab, apa perbezaan kereta dulu dengan kereta sekarang? Kalau perbezaan kereta, teknologi dulu, kalau kita masuk kereta tu tak pakai seatbelt, dia tak berbunyi. Tapi dengan teknologi sekarang, kalau kita masuk kereta tak pakai seatbelt, dia akan berbunyi. Betul. Jadi apa yang berbunyi itu kita panggil apa? Sensor. Sensor. Dulu tiada sensor. Sekarang ada macam-macam sensor. Betul, bukan Ibu. sekadar sensor nak pakai seatbelt. Sensor boleh sense kereta sebelah dan sebagainya kan. Kamera pula. Kalau kamera ni apa teknologi dulu ni? Kamera yang berfilm. Betul tak? Betul. Sekarang macam mana? Kalau sekarang kita pakai kamera digital. Kamera digital. Dah tak perlu dah kita nak keluarkan apa? Filem dia kan? Filem tu nak pergi kita nak dulu pergi kita kata basuh nak kan? pergi basuh filem lagi itu. Macam mana dengan telefon? Telefon. Kalau yang teknologi dahulu dia pakai telefon berwayar. Berwayar. Sekarang? Kalau teknologi sekarang dia macam pakai telefon bimbit je. Telefon bimbit saja, tak ada wayar. Kalau dulu bunyi telefon, kita dekat dapur, lagi-lagi kita nak menjawab, betul? Ya, betul. Kat sini kita bawa bersama kita telefon bimbit tu, termasuk dalam kuali pun ada, betul tak? Teknologi lain, cuba beri satu contoh teknologi lain. Perubahan pada peralatan. Perubahan dia teknologi dulu dia tanpa inverter. Sekarang dia teknologi inverter. Okey, tanpa inverter, sekarang ni ada inverter. Jadi apa dia tu inverter ni? Nanti jawab soalan tu kemudian. Okey, kita tengok pula, itu berkaitan dengan inovasi ni tadi, mesti ada somebody yang buat, betul tak? Daripada kita basuh cuci kain pakai papan, mesti ada orang fikir. Tak ada ke cara yang mudah, yang ringkas, yang cepat, yang senang kan? Jadi inilah dia terhasilnya pentingnya kejuruteraan ni, sebab kita boleh menambah baik sesuatu produk
ada orang yang memikirkan untuk mereka bentuk. So kalau tak ada kejuruteraan elektrik elektronik ni, kita masih duduk di zaman dahulu. Jadi ini adalah subtopik 1.2 berkaitan dengan kerjaya, etika dan integriti jurutera. So kerjaya dan peranan jurutera dalam bidang kejuruteraan elektrik elektronik ini, kita nak kena tahu juga. Kalau orang yang tak minat, kita nak dia jadi minat. So kalau kita kata kerjaya, apa tu kerjaya sebenarnya? Berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan lah. Kerjaya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau dia ada kerja, dia mesti ada peranan, betul? Jadi peranan ini adalah satu bahagian ataupun satu tugas yang dilakukan untuk menjayakan sesuatu. Okey? Jadi kita boleh teruskan lagi dengan tanggungjawab jurutera ni apa ya? Yang ini secara umumnya jurutera memberi keutamaan, memenuhi kehendak pengguna, membentuk penyelesaian, menambah baik produk. Ini mereka ciptalah ni kan. Dan khas untuk seorang jurutera elektrik elektronik, dia bertanggungjawab untuk membuat kajian dan penyelidikan, pembuatan, jaminan dan kawalan kualiti, penyelenggaraan alat. Penyelenggaraan alat nak baik pulih lah. Bukan kita sekadar reka saja, kita kena tahu nak baik pulih dan kita kena tahu juga macam mana nak memasarkan, bagaimana nak memberi latihan kepada orang yang nak gunakan tu. Okey. So kita boleh teruskan lagi dengan kat mana nak kerja. Okey, kita tengok di mana. Sangat banyaklah bidang-bidang yang kita boleh ceburi ni. Tempat-tempat kerja kita nak cari orang kata tak ada kerja, ada, kita tak pandai cari je. Tengok macam-macam tu. Ini sebahagian saja. Banyak lagi. Okey. So kita tengok satu persatu. Ini kita ambil 4 ataupun 5 lah jurutera yang khas ni. Contoh jurutera elektrik kuasa. Tadi kita dah belajar tentang bidang sub-bidang kuasa. Yang bekerja di bahagian itu kita panggil jurutera elektrik kuasa. Ini adalah tanggungjawab mereka. Merangkumi bidang penjanaan, penghantaran, mereka bentuk, membangunkan, menguji sistem, peranti dan peralatan elektrik. Okey, tentang jurutera reka bentuk lita bersepadu ni. Ini melibatkan penyelidikan perancangan pembangunan reka bentuk lita bersepadu. Lita bersepadu ni kita tak biasa dengar. Tapi bila saya kata IC, tahu kan? IC, Integrated Circuit. Ya, yang itu kan yang ada semua dalam itu, alat kita sekarang ada IC kan? And then kita ada jurutera kawalan, melakukan proses otomasi sebab semua sekarang ni nak automatik. Kita dah jadi malas lah, penat kan? Kita nak duduk keluar. Keluar macam tu kan. Ini yang kita pakai programmable logic controller ni, automatic kan. So dan jurutera instrumentasi. Tadi kita ada bidang instrumentasi. Jadi inilah kerja dia, melakukan pengujian kepada lita, peralatan elektronik dan sebagainya. Sistem-sistem kawalan yang untuk menggerakkan sistem yang lain. Ini adalah antara kerja-kerja yang berpotensi untuk diceburi. Banyak kan? Ini saya tak listkan semua ni. Jurutera sistem penjanaan. Kalau nak suka jadi perunding, katalah kita dah belajar penat-penat, tak sukalah kerja dekat kilang ni, kita nak jadi perunding, konsultan, boleh jurutera perunding. Ini banyak lagi ni. Kalau saya nak tulis semua tak cukup ni. Berapa TV nanti tak cukup. Okey. Abang nak kerja apa bang? Siapa? Saya cikgu? Saya lah. Kalau saya boleh pilih daripada yang itu, mungkin saya pilih jurutera penyiaran lah, Ibu. Saya dah agak dah tu. Saya dah agak. Mata saya dah pergi situ dah. Macam mana dengan Izani? Awak nak kerja apa agaknya besok? Kalau saya lah, saya nak jadi jurutera rangkaian kuasa. Rangkaian data. Rangkaian data. That's a very good job. Okey, so boleh pilih lah di situ banyaklah di situ. So bila ada jurutera mesti ada satu badan yang mengawal. Takkan suka hati je buat kerja kan? Dia mesti ada peraturan. Jadi badan profesional dalam bidang kejuruteraan ini dikawal. Badan ni kita namakan di Malaysia Lembaga Jurutera Malaysia. Setiap negara ada. Boleh namakan satu lagi contoh? Boleh? Contoh badan profesional. Tak kisahlah negara mana? Cepat. Contohnya negara Australia, Board of Engineers Australia. Board of Engineers Australia. Ini pun kalau kita translate dalam bahasa Inggeris adalah Board of Engineers Malaysia. Peranan dia mendaftar jurutera, pemeriksa bertauliah, teknologi kejuruteraan dan lain-lain lagi. Dan yang penting mengawal selia kelakuan profesional dan amanah ahli berdaftar untuk melindungi kepentingan awam. Jadi taklah dia melakukan kerja sembrono saja begitu kan. Cikgu, saya nak tanya Cikgu, yang berkaitan pula dengan peranan dia Cikgu. Contoh kalau
tiada lembaga seperti ini di Malaysia ataupun di mana-mana pun, apa yang akan berlaku, Cikgu? Kita tanya pada kawan-kawan kita, apa akan berlaku kalau tak ada lembaga jurutera Malaysia ni? Macam mana? Apa akibatnya? Macam contoh peranan dia kan untuk mendaftar jurutera. Jadi dia orang tak ada tempat untuk daftarkan diri untuk menjadi seorang jurutera lah. So, what happen kalau dia tak berdaftar? Bagus ke tak bagus ni? Kita boleh percaya tak? Tak bagus. Bukannya dia tak bagus. Mungkin dia jurutera yang bagus. Tapi bila tidak didaftarkan, dia macam tak ada lesen lah. Jadi kita pun nak guna dia tak percaya tak? Yeah. Jadi penting ni. Boleh tak menjawab tak soalan tu, Sean? Menjawab, Cikgu. Okey. Sekarang saya faham. Ya. Alright. So, macam mana nak jadi jurutera profesional? You all semua akan menduduki peperiksaan SPM. Daripada SPM agak nak pergi mana? Nak pergi mana? Aikan, nak pergi mana? Apa dia? Nak pergi mana? Asasi. Sebenarnya boleh pergi pengajian asasi, pergi matrikulasi sains, pergi matrikulasi teknikal, ada pilihan di situ. Selepas tu? Selepas dah lulus. Apa dia? Sarjana muda. Sarjana muda. Kita akan buat degree lah. Sarjana muda kejuruteraan. Dan selepas mendapat ijazah Bachelor of Engineering ni, kita boleh sebenarnya terus sama ada kita nak melanjutkan pelajaran, pergi ke sarjana kejuruteraan, buat master dan sebagainya. Dan daripada situ kita dah boleh dapat, boleh memohon lesen untuk menjadi jurutera profesional dengan lembaga kejuruteraan Malaysia ni. Tapi perlu ada pengalaman lah. Dan ada exam. So biasa dengar tak ada IR, ada PENGR. PENGR ni jarang kita dengar. Tapi sebenarnya dia sama je. Bezanya apa? IR kita letak di depan nama. PENGR ni kita letak di belakang nama. Maksud dia apa? Maksudnya dia berkelayakan, telah didaftarkan, telah melalui peperiksaan, maknanya dia dah ada qualification sebagai jurutera profesional. So P engineering ni adalah professional engineering. Okey, baik-baik. Sebelum kita teruskan, Cikgu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 untuk subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tingkatan 4 modul 1. Okey, Cikgu, silakan. Okey, ada soalan berkaitan dengan, jelas tak macam mana nak jadi jurutera profesional ni? Cikgu, Cikgu, saya nak tanya. Cepat sikit. Kalau kita tak sambung matriks dengan asasi, kita boleh sambung dekat mana? Okey, ada, kita boleh pergi diploma. Buat diploma dulu. Lepas buat diploma, kita boleh sambung ke sarjana muda. So, jangan susah hati. Kalau tak boleh masuk matriks, kita boleh buat diploma dulu. Okey, boleh? So, next kita akan pergi dengan laju. Bila ada jurutera ni, kita ada kod tata kelakuan. Ini adalah kod tata kelakuan. Ada 5 kod tata kelakuan berkaitan dengan seorang jurutera ini. Mereka mesti mematuhi 5 kod tata kelakuan ni. Kalau mereka tak patuhi kod tata kelakuan ini, akan memberi kesan lah. Kesan dari aspek apa tu? Bukan kepada diri dia saja. Bukan kepada pengguna. Tetapi boleh menyebabkan kesan kepada keseluruhan sistem sosial kita. Sistem sosial kita, and then kesan kepada ekonomi kita, kesan kepada alam sekitar kita. Macam mana dia boleh memberi kesan ni? Nanti kita akan kupas dalam soalan lah. Cara nak menjawab soalan. Jadi untuk mengatasi isu berkaitan etika dan integriti di tempat kerja ni, majikan perlu menubuhkan satu unit etika dan integriti untuk memantau, kemudian untuk menyiasat dan melaporkan kalau ada sebarang aduan. Ni macam tak jadi ni ya. Bateri habis ke apa ni? Okey. Itu dia. Alright. Jadinya sekarang ni datanglah kepada uji minda. Saya nak tunjuk contoh soalan bahagian A dengan bahagian B tadi. Okey, kita try bahagian B ni, bahagian A dulu. Bahagian A ni sebenarnya soalan dia memerlukan jawapan yang pendek-pendek saja. Dan soalan taklah begitu sukar. Lebih kepada memory test sebenarnya. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Apakah subbidang kejuruteraan elektrik dan elektronik? Okey, pantas. Saya kuasa kawalan instrumentasi. Kuasa kawalan instrumentasi. Betul ke tu? Orang lain, betul ke tu? Salah. Kenapa salah?
Sebab dekat situ dia nak selain kuasa. Baca soalan. Lengkapkan darjah 1 dengan menyatakan jenis sub-bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik selain sub-bidang kuasa. Kadang-kadang soalan ni bila kita tak baca sampai habis, kita akan terperangkap. Dia tak nak, kita ada 4 sub-bidang tadi, betul? Tapi dia kata selain daripada sub-bidang kuasa. Jadi markah tak penuh lah. Jadi kawan kita tadi jawab, markah dia dapat 2 daripada 3. Sepatutnya dia jawab telekomunikasi, instrumentasi dan kawalan. Okey, ini soalan yang kedua. Ni siapa nak jawab ni? Perbandingan teknologi dahulu dengan teknologi kini. Okey, dia dah beri satu contoh. Saya. Teruskan. Jam tu. Kalau teknologi dulu, jam tu dia analog. Ini kita panggil analog lah bila ada dial macam tu. Okey, next. Bila kalau dia teknologi sekarang, dia digital sebab dia keluar saja nombor tu kan. Okey, yang ini ni, yang ketiga ni. Siapa boleh jawab tu? Itu gambar apa tu? Gambar aircon. Okey, aircon. Aircon dulu dengan aircon sekarang macam mana? Aircon dulu tak ada inverter. Kalau aircon sekarang ada inverter. Ada inverter. Kenapa bagusnya inverter ni? Kalau inverter dia boleh mengatur kelajuan motor kompresor aircon. Kalau tak ada inverter, motor tu akan bergerak dalam kadar maksimum ataupun dia akan stop. Okey, jadi dia akan membazir tenaga. So kalau nak beli aircon Sean, beli yang ada sekarang saya faham yang ada inverter. Okey, dia jimatkan tenaga. Okey, saya nak bagi satu contoh soalan bahagian B. Dia panjang, soalannya selalu berkaitan. So ini berkaitan satu situasi, dia beri satu situasi di mana jurutera IRD ni dia dikendaki mereka bentuk sistem pencahayaan pintar untuk ruang pengujian kereta di sebuah kilang. Kekangan masa menyebabkan dia menyerahkan reka bentuk sistem yang dimiliki oleh rakan karibnya. Dia tak develop, dia kena reka. Tapi dia tak reka masa sebab tak ada masa, jadi dia ambil daripada rakan karib dia, sedangkan reka bentuk itu tidak mematuhi keperluan teknikal yang ditetapkan untuk yang dikendaki oleh syarikat dia. Jadi berdasarkan situasi itu, nyatakan kod tata kelakuan profesional yang dilanggar. Siapa nak jawab? Pantas sikit. Saya ke? Cepat. Kod tata kelakuan yang profesional yang dilanggar, seorang jurutera mestilah bertindak sebagai orang yang dipercayai. Okey, dia tak amanah lah ni. Sebab dia suruh reka bentuk tapi dia hanya ambil kawan dia punya saja. So, satu markah sajalah sebab dia mesti bertindak sebagai pemegang amanah kepada majikan dan pelanggan je. Okey, terangkan kesan tindakan beliau terhadap, tadi ada 3 aspek kan? Sosial, ekonomi, alam sekitar. Okey, siapa boleh beri jawapan dengan pantas? Sosial. Dari segi sosial, dia akan mendatangkan kesusahan kepada pengguna. Kesusahan kepada pengguna. Banyak kemalangan. Betul, sebab pencahayaan yang tak betul bila dia test, mungkin lampu begini, pencahayaan tu tak jadi boleh menyebabkan kemalangan kan. Okey, dari segi ekonomi macam mana? Kalau dari segi ekonomi pula, mungkin syarikat akan mengalami kerugian kerana perlu membaik pulih peralatan. Betul, pandai. Ataupun akan membayar saman. Ya, dia perlu kadang-kadang kena saman, jadi dia menanggung risiko lah. Risiko untuk membayar saman. Jadi itu akan menjejaskan ekonomi. Dan yang ketiga, alam sekitar. Alam sekitar, kenapa dia efek alam sekitar ni? Sebab bila sistem pencahayaan yang bermasalah ni, dia boleh menyebabkan pencemaran cahaya, kita kata. Kalau kita lalu dekat highway yang banyak hutan dan sebagainya tu, ada hidupan liar. Kadang-kadang bila terlalu terang, boleh menyebabkan haiwan terperanjat melintas jalan, aksiden kepada kita. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi markah dia banyak sikit lah dalam bahagian B ni. Dia kena terangkan, sebab kata kerja dia terangkan. Dia kena beri fakta dan terangkan. Okey, lanjutan daripada itu. Kenal pasti kerjaya IRD ni. Senaraikan 3 peranan beliau. Siapa boleh kenal pasti? Jurutera reka bentuk litar bersepadu. Perkataan dia tadi sebenarnya dia dah bagi clue dalam soalan. Soalan tadi dia kata mereka bentuk. Jadi kita terus fokus di situ. Okey, cuba senaraikan 3 peranan dia. Satu peranan pun tak apa. Apa dia? Menyelidik. Dia akan menyelidik, merancang dan betul ke reka bentuk pembangunan litar bersepadu. Membuat penyelidikan, membuat perancangan, and then kena bangunkan reka bentuk litar itu sehingga pengeluaran produk. Alright. So, ada lagi tak kita boleh tanya? Ya, ada lagi sebab markah penuh adalah 15. So, dia berkait-kait begitu. So, terangkan langkah yang perlu diambil oleh pihak majikan untuk mengatasi isu berkaitan etika dan integriti. Beri saya satu isu, satu langkah untuk mengatasi isu ini.
Melaporkan kesalahan tata tertib kepada pihak yang berkaitan dan berkuasa. Okey. Bila kita kata terangkan langkah yang perlu diambil, dia kena ikut urutan. Mula-mula buat apa? Memang itu betul tadi tu, kena laporkan. Tapi sebelum laporkan, dia perlu ada apa? Dia mesti ada mewujudkan dulu unit etika dan integriti ni. Barulah boleh lapor, dan dia kena pantau dulu, kena siasat dulu, bukan terus melapor sahaja. Jadi dia kena buat semua-semua kerja ni. Alright? So itulah contoh. Jadi saya rasa cukup sampai sini. Okey. Masa sangat mencemburui kita kan. Tu dia. Jadi itulah modul 1 kejuruteraan elektrik elektronik. Didik TV KPM. Saya nak tanya ya, sebelum sebab sekarang kita dah belajar modul 1 ya Ego. Tetapi untuk mereka yang memang dah minat untuk belajar ni, ataupun yang mereka yang masih belum mengambil kertas ni ataupun subjek ni, kepada mereka yang mungkin tingkatan 3, tingkatan 2 ataupun mungkin dalam sekolah rendah, mungkin cikgu boleh nyatakan apakah kelemahan ataupun di mana murid-murid akan rasa susah apabila mengambil subjek ni Ego? Okey, yang saya lihat pelajar-pelajar kita apabila mereka lemah dalam aspek matematik. Ya. Kalau sebab dalam kejuruteraan memang ada bab hitungan, soalan berkaitan kiraan, kira mengira. So mereka sebenarnya kena, kata orang tu kena boleh mengira lah, boleh faham konsep matematik. Selalunya orang kata itu yang susah. Yalah kan. Okey cikgu, saya rasa cikgu pun ada sesi soal jawab dengan murid-murid kita kan cikgu? Ini tadi dah. Itu tadi. Okey, baik-baik. So, untuk sekarang saya pula nak tanya murid-murid kita yang ada dalam talian. Sama ada anda ada apa-apa soalan untuk tanya cikgu pula. Tadi cikgu dah tanya anda soalan. Anda pula ada soalan tak? Kita ada masa lagi ya untuk soal jawab ni? Ya, kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Okey. Boleh tanya. Siapa tanya yang ada saya soalan? boleh. Dia nak tapi tanya? Nak tanya Sean pun boleh sebab dia dah mengikuti kita punya pengajian. Boleh juga. Saya akan cubalah. Haikal, apa-apa soalan Haikal? Tiada. Tiada. Nampaknya mereka dah faham Ego. Mungkin kita boleh uji pula kefahaman mereka Ego. Okey, dari segi selain daripada yang kita nampak kan, ada banyak kerjaya ataupun pekerjaan yang boleh diambil sebagai seorang jurutera elektrik dan juga elektronik. Mungkin anda ada di antara anda yang boleh berikan sekurang-kurangnya 3 jenis bukan jawatan tapi pekerjaan yang anda boleh ambil sebagai seorang jurutera elektrik dan juga elektronik. Siapa yang nak cuba? Siapa nak jawab tu? Saya jawab. Okey, Haikal, lagi sekali ya. Okey, kalau 3 tu dia boleh jadi jurutera kawalan, jurutera sistem automasi, ataupun jurutera perunding. Okey. Betul. Adakah itu jawapan mutamat anda? Perlukah talian hayat? Ya. Betul lah? Betul Ego? Betul. Tepat sekali. Okey. A+. Okey Ego, saya ada lagi satu soalan Ego untuk murid kita. Okey, seperti yang anda tahu, untuk setiap negara ada Board of Engineers. Di Malaysia pula ada lembaga apa Ego? Lembaga Jurutera Malaysia. Lembaga Jurutera Malaysia. Okey, namakan ataupun boleh tak anda berikan 1 atau 2 peranan bagi Lembaga Jurutera Malaysia? Siapa yang nak jawab? Ada yang ngantuk tak tu? Yang ngantuk tu patut menjawab tu. Ada nampak yang buka buku tiba-tiba. Siapa tu? Siapa tu? Ainin Sofia. Okey, Ainin. Jawab Ainin. Mendaftar jurutera. Okey, 1 mendaftar jurutera, peranan dia. Lagi? Mendaftar jurutera dan memantau kerja-kerja jurutera tersebut. Okey. Betul lah tu? Betul. 10 markah untuk anda. Markah yang kita tak gunalah untuk hari ni kan Ego? Dia kalau 1 jawapan 1 markah je, 1 markah. Sebenarnya 2 markah lah. Tu. Okey. Kita kedukut markah sikit dah. Okey, tak apa Ego. Sekarang saya nak tanya pula kepada murid kita yang ada dalam talian ya. Sebab anda dah belajar subjek ni ya, dah lebih 1,5 tahun kan Ego? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Okey, mungkin daripada pengalaman anda dan juga pengalaman anda dalam mempelajari subjek ni, topik mana yang anda rasa paling susah untuk anda? Mungkin untuk setiap pelajar tu boleh berikanlah pendapat anda. Siapa yang nak cuba? Mesti ada yang di antara anda yang rasa tu subjek ni sukar lah. Siapa tu? Wafi. Wafi. Kalau saya, tajuk paling susah bab diode, pasal diode. Okey. Kenapa ya? Sebab pula kira-kira dia susah sikit. Banyak dalam kerja. Okey. Kira-kira lah sebab ada banyak formula hitungan ke? Lah tu.
Dia kadang-kadang kita tanya soalan hitungan ni dia berkait. Dia sebelum dapat satu nilai dia kena kira nilai lain dulu. Oh, so bila satu nilai itu salah, semua salah kan Ibu? Macam itulah. Tapi asalkan cara pengiraan kita betul tu dapat makan juga kan Ibu? InsyaAllah dapat. Oh, nasib baik. Okey. Saya rasa Azizi pun ada yang nak cakap tadi. Ya, Azizi, silakan. Ya saya. Ya. Bagi saya topik yang susah untuk PKE ni topik bab hitungan lah. Sebab saya lemah dalam matematik macam ni. Agak sukar lah. Okey, sebab saya nak tanya Azizi juga, bagaimana untuk anda dapat memperbaiki masalah anda? Saya rasa untuk baiki dengan banyakkan buat latihan, fokus dalam kelas lah. Yalah. Tapi ada buat ke tak? InsyaAllah buat. Buatlah. Depan cikgu cakap buat lah. Azizi memang antara pelajar yang rajin. Oh, ya ke? Latihan tak pernah tak hantar. Terbaik. Kita melalui zaman PKP di mana homework based learning kan, mengajar daripada rumah. Dia tak pernah culas lah masuk kelas PKP tu. Bila ber-Google Meet memang dia bagus. Okey. Baiklah cikgu. Terima kasih cikgu. Dan sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan sedikit kata-kata nasihat ataupun motivasi kepada mereka yang akan mengambil subjek ni untuk SPM tahun ni, cikgu. Okey. Buat pelajar-pelajar jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik, tak perlulah kita nak kata buka mindset kita. Jangan dalam kepala tu kata benda ni susah. Bila awak cakap susah, memang dia akan jadi benda yang susah. Dan kita akan tak ada kemahuan nak mempelajari dengan lebih. Sebab kita akan rasa malas. Susahlah benda ni. Sama macam AdMaths kan? Betul tak? Bila susah, malas. Tapi sebenarnya kalau betul-betul awak terokai, kejuruteraan elektrik elektronik ni ada satu mata pelajaran yang interesting. Yang susah tak banyak. Yang tadi kawan kita kata tu dia susah topik hitungan. Hitungan hanya ada dalam 3 topik atau 4 topik saja. Oh, bukan semua ya? Tak semua, tidak. Macam tadi, modul 1 tidak ada hitungan. Modul 2 ada hitungan. Modul 3 kurang, tak ada. Modul 4 ada sikit hitungan, tak banyak. Modul 5, modul 6 kebanyakannya kita teori and then practical, buat projek. Interesting sebab boleh buat projek, boleh kembangkan inovasi, nak mencipta sistem ke, nak buat sesenjana kuasa yang mini lah. Okey, baiklah cikgu. Bagi murid-murid kita yang ada di rumah ataupun yang masih memilih aliran mereka sama ada untuk ambil subjek ni ataupun tidak, mungkin cikgu boleh berikan kata-kata nasihat, bukan nasihat tetapi apa yang boleh menarik minat mereka untuk mengambil subjek ni, cikgu. Okey. Begini, bila anda lihat sesuatu bergerak, contoh electromotive train ataupun kita panggil apa? LRT tu. ERT tu. Kita pendekkan tu. Tidak akan terfikir di kepala kita tu macam mana boleh gerak tu. Benda-benda yang boleh bergerak secara automatik ni, saya curiosity saya sangat tinggi. Kita tengok ada kereta mainan boleh bergolek-golek panjat dinding pun ada. Saya kopak mainan anak saya, tengok kenapa dia boleh panjat dinding. Kereta boleh panjat dinding ni. Jadi kalau awak menceburi, awak ada minat nak merungkai kenapa benda ni boleh macam ni, bila kita tepuk tangan, buka lampu boleh hidup, kita petik jari muzik boleh ni, macam mana benda tu boleh jadi mari ceburilah ke juruteraan elektrik dan elektronik. Kita tengok ada kabel untuk menghantar arus, tapi bila ada burung tak kena pula renjatan elektrik. Tapi bila kita pegang kena. Kenapa? Belajar kejuruteraan elektrik elektronik, anda akan tahu kenapa burung yang bertenggek tidak kena renjatan elektrik. Kenapa manusia yang memegang main layang-layang kena terus terkejut. Jadi terokai bidang kejuruteraan elektrik elektronik. Buka rahsia dunia. Saya pula tertarik pula untuk ambil subjek ni, cikgu. Jom pergi masuk Sekolah Teknik Melaka. Sean. Okey. Terima kasih cikgu, dan lagi sekali terima kasih kepada cikgu Kamaria atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan juga kepada murid-murid kita yang ada dalam talian, iaitu Naizatul, Haikal, Nur Ainin, Wafi, Nur Iza, Hani dan juga Azizi. Dan kepada mereka yang berada di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Road to Success SPM 2021. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM. Di sini, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya and good luck, all the best kepada semua pelajar Sekolah Menengah Teknik Melaka, juga kepada anak didik saya dalam peperiksaan yang mendatang,
dan juga dalam bidang akademik yang diceburi. Harapan saya untuk anak saya yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, semoga terus berusaha untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Semoga dipermudahkan menjawab soalan dalam SPM nanti. Terus cemerlang. Selamat maju jaya.